Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay. Buat pelajar-pelajar Pak STEM. Jadi kita akan teruskan kelas PDPR. Okay, kelas PDPR fizik. Okay, jadi untuk kali ini cikgu terpaksa buat rakaman. Okay, rakaman bagi kelas kita. Kerana cikgu ada hal. Okay, hal di sekolah. Okey, jadi untuk kali ini, untuk kali ini kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir, dalam bab yang kelima, subtopik yang terakhir. Sebelum ni kita dah pergi, kita dah lihat iaitu interference gelombang, interference gelombang. Jadi untuk hari ini, untuk kali ini, kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir iaitu 5.7 gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita tengok objektif, objektif gelombang elektromagnet. Okey, jadi gelombang elektromagnet kita tengok objektif. Okey, jadi untuk objektif bagi subtopik yang terakhir ni, ini. Jadi objektif dia kita mengenal pasti, kita akan lihat ciri-ciri gelombang elektromagnet, ciri-ciri dia, ciri-ciri dia. Kemudian menyatakan komponen spektrum elektromagnet. Kejap lagi kita akan tengok spektrum elektromagnet. Mengikut panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang simbol dia adalah lambda. Frekuensi sama dengan 1 per tempoh. 1 per tempoh. Tempoh dalam saat. Frekuensi dalam hertz. Yang ketiga, berkomunikasi untuk menjelaskan mengenai aplikasi setiap komponen dalam spektrum elektromagnet dalam kehidupan harian. Ini aplikasi lah. Aplikasi dalam kehidupan harian. Jadi kita akan teruskan. Kita akan lihat. Kita akan lihat apa itu gelombang elektromagnet. Ciri-ciri gelombang elektromagnet. Kita pergi kepada objektif yang pertama. Rajah 5.68 menunjukkan secara ringkas sejarah penemuan saintifik awal yang membawa kepada pengetahuan hari ini mengenai gelombang elektromagnet. Daripada 1801 ni cikgu pun tak ada lagi. Semua tak ada lagi kan. Thomas Young. Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi eksperimen interference cahaya. Ini saintis ahli fizik dia jumpa pada 1800. Kemudian pada 61 tahun kemudian James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Cahaya ni rupanya gelombang elektromagnet. Kita hanya nampak cahaya kan, cahaya kuning, cahaya merah, cahaya putih, macam tu saja. Tetapi ahli saintis, ahli fizik dia jumpa dia lebih detail, lebih mendalam, berkenaan dengan ciri-ciri sesuatu objek, sesuatu perkara lah. Pada tahun 1887 pula, Heinrich Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain iaitu gelombang radio. Gelombang radio. Kemudian pada awal abad ke-20 iaitu pada tahun 1990-an, gelombang elektromagnet terdiri daripada sinar gamma, sinar X, sinar ultra ungu, cahaya nampak, sinaran infrared, gelombang mikro, gelombang radio. Ini yang kita akan lihat sekejap lagi iaitu dalam spektrum elektromagnet. Jadi kita tengok struktur gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serenjang.
okey, secara serenjang. Istilah matematik kita dah jumpa, serenjang 90 darjah. Okey, dengan satu sama lain seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.69. Apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet? Okey, apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet? Jadi kita tengok takrifan gelombang elektromagnet. Okey, jadi takrifan dia dia terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet. Okey, medan elektrik, medan magnet. Okey. Lepas tu dia berayun, okey, berayun secara serenjang. Okey, serenjang. Istilah ni, okey, serenjang. Kita tengok dari segi sudut, okey, struktur gelombang tu, ini adalah gelombang elektromagnet. Okey, terdiri daripada elektrik. Okey, simbol dia E, medan elektrik E. Okey, medan magnet adalah B. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, medan magnet berada pada tegak. Okey, jadi medan elektrik dia serenjang. Maksudnya 90 darjah daripada kedudukan medan magnet. Okey, medan elektrik. Warna merah. Okey, warna merah. Okey, dia mendatar, yang satu lagi menegak. Okey, kalau ikutkan sini tengok dia selang-seli secara serenjang. Okey, ini struktur bagi gelombang elektromagnet. Jadi sekarang kita tengok ciri-ciri gelombang elektromagnet. Ciri-ciri dia. Okey, gelombang elektromagnet mempunyai ciri-ciri berikut. Okey, merupakan gelombang melintang. Okey, asas gelombang yang kita sebelum ni ada sebut. Okey, jadi ini adalah gelombang melintang. Tidak memerlukan medium perambatan. Okey, tanpa medium pun boleh merambat. Okey, kemudian boleh merambat melalui vacuum. Vacuum. Tanpa udara, tanpa ruang udara boleh merambat. Contohnya di angkasa kan. Okey, boleh merambat. Cikgu nak highlight sat. Okey, kemudian laju dalam vacuum, laju dalam vacuum C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8. Okey, 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat dan bergerak dengan laju yang lebih kecil di dalam medium. Okey, ni sebenarnya ni C ni adalah laju cahaya ni. Okey, sebab cahaya ni adalah salah satu gelombang elektromagnet. Okey, jadi ini adalah kelajuan cahaya. Memang sangat laju, 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. 30, lebih kurang 30 juta meter. Okey, 30 juta meter ataupun 30,000 kilometer dalam masa 1 saat. 30,000. Kita 1 kilometer ada sampai 1 saat. Tak ada kan? Tak dapat. Okey, dalam 1 saat 1 kilometer. Tak pernah lagi yang bawa motor ke bawa kereta. Okey, sehingga 1 saat dalam 1 kilometer. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok sini laju dalam vacuum ni laju cahaya dan bergerak dengan laju yang lebih kecil. Maksudnya nilai ni akan berubah lebih kecil. Okey, nilai C darab 10 C iaitu 3 darab 10 kuasa 8. Okey, bukan kuasa negatif 8. Lebih kecil dalam medium. Sebenarnya kalau medium ni contohnya dalam udara, dalam air, dalam kaca. Okey, lebih kecil kerana sebab ada halangan. Okey, ada halangan. Jadi berlaku pelanggaran, pelanggaran dengan medium. Jadi kelajuan bagi cahaya tu dia akan berkurang. Nilai 3 darab 10 kuasa 8 ni akan berkurang. Okey, seterusnya. Okey, menunjukkan fenomena. Okey, ciri-ciri gelombang elektromagnet ni menunjukkan fenomena pantulan. Okey, pantulan, perbiasan, perbelauan dan interference yang kita dah belajar sebelum ni. Ini contoh ni cahaya dah. Okey, cahaya. Yang paling mudah, okey, yang kita boleh nampak lah di sekeliling kita iaitu
cahaya. Yang mana cahaya terdiri daripada gelombang elektromagnet yang mana mengalami juga cahaya ni mengalami fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Okey, jadi dekat sini untuk fenomena yang berkaitan dengan ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okey, kita tengok file info dekat sebelah ni. Okey, untuk gelombang elektromagnet, rumus formula. Okey, Y sama dengan F lambda. Okey, Y sama dengan F lambda ditulis semula sebagai C sama dengan F lambda. Okey, laju gelombang ni, laju gelombang dia tukar kepada C. C ni sebenarnya adalah bagi laju cahaya. Okey, laju cahaya di dalam vacuum. Okey, C. Jadi V ni pun formula dia adalah laju. Jadi dia tukar saja V kepada C. F ni adalah frekuensi, lambda ni adalah panjang gelombang. Okey, spektrum selanjar bermaksud tiada sempadan yang tertentu yang mengasingkan dua jenis gelombang yang bersebelahan. Dua gelombang bersebelahan, okey, yang kita ada medan elektrik dan medan magnet. Okey, kita terus, kita terus kepada ciri yang kedua iaitu komponen spektrum elektromagnet. Dalam subtopik ni tak banyak, sikit je. Cuma satu persatu cuba kita kena faham, kena faham, sedikit demi sedikit kaitan dengan apa yang kita belajar sebelum ni, yang subtopik sebelum ni, sehingga ini adalah subtopik yang terakhir lah. Jadi dekat bawah ni adalah spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet iaitu 7 jenis gelombang elektromagnet. 7 jenis gelombang elektromagnet. Sekejap cikgu nak highlight. 7 gelombang elektromagnet membentuk satu spektrum selanjar, satu spektrum selanjar yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Rajah 5.70 menunjukkan spektrum elektromagnet. Ini adalah susunan. Susunan mengikut panjang gelombang dan frekuensi. Jadi kita tengok dekat sini, ini adalah bentuk gelombang. Nak bagi kita nampak, mudah nampak. Yang mana kalau kita tengok dekat sini, ini adalah puncak. Puncak ke puncak itu adalah satu lambda. Satu panjang gelombang. Kalau kita tengok sini pendek. Dia puncak ke puncak dia semakin kecil. Ini kita boleh takrifkan panjang gelombang semakin nilai semakin bertambah. Panjang dia semakin bertambah lah nilai kan. Maksudnya sini kecil, panjang gelombang dia kecil. Lepas tu semakin bertambah ke kanan. Ini susunan ikut panjang gelombang dalam meter. Kemudian pada masa yang sama susunan juga disusun iaitu mengikut frekuensi. Yang mana frekuensi kalau kita tengok nilai dekat sini. Nilai cikgu cuba besarkan sedikit. Tengok sini nilai frekuensi. Sebelah sini 10 kuasa 4. Sebelah sini 10 kuasa 20. 10 kuasa 20. Sebenarnya 10 kuasa 4 ni sama juga dengan 1 darab 10 kuasa 4. 1 darab 10 kuasa 4. 1 darab 10 kuasa 20. Yang dekat atas panjang gelombang 1 10 kuasa 4. Tengok 10 kuasa 1. Lepas tu 1. Nilai 1. 1 darab 1. 1 lah. Lepas tu 1 darab 10 kuasa negatif 1. Nilai ni bersamaan dengan 0.1. 0.1 meter. Ini 0.02. Ini 0.03. 0.01. 0.001. Macam tu. 10 negatif 1 maksudnya sama juga dengan 1 bahagi dengan 10. 1 bahagi 10. Jadi 10 kuasa negatif 2 ni sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 2 sama juga dengan 1 bahagi dengan 100. 1 bahagi 100. Ini 1 bahagi 1000. 1 bahagi dengan 10,000 dan seterusnya. Sehingga 10 kuasa negatif 11. Ini adalah panjang gelombang. Jadi kita ada dua
Susunan ni disusun iaitu mengikut panjang gelombang dan frekuensi. Frekuensi unit dia adalah hertz. Okey, kita tengok susunan spektrum elektromagnet. Okey, macam spektrum warna lah kan, warna. Yang warna pelangi, 7 warna pelangi. Ni warna pelangi ni cahaya nampak. Warna pelangi dikategorikan cahaya nampak, yang cahaya yang kita boleh nampak. Okey, jadi kita tengok susunan. Okey, yang pertama di sebelah, kita mula di sebelah kanan lah. Okey, sebelah kanan gelombang radio. Okey, gelombang radio. Dia sebut gelombang radio saja memang dah boleh nampak kan. Gelombang radio lah. Okey, radio dan macam mana signal ataupun isyarat daripada radio dapat diterima, itu dipancarkan melalui gelombang radio. Gelombang kita tak nampaklah gelombang kan, perambatan gelombang tu, tetapi isyarat boleh diterima, kita boleh dengar muzik pada radio. Ini cikgu fokus ni bukannya pada radio yang kita dengar dalam handphone ke ataupun kita dengar dekat internet, bukan. Itu kita dengar radio tu isyarat dihantar melalui kemudahan internet. Okey, internet. Ini kita radio ni menggunakan gelombang radio. Okey, sekejap pukul 8. Cikgu ada kelas dengan Pak Stem, kelas kamu lah. Cikgu nak type dekat Telegram sekejap. Okey. Jadi kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, spektrum elektromagnet. Okey, jadi yang pertama gelombang radio. Okey, yang kedua gelombang mikro. Mikro ni kecil kan, mikro. Gelombang mikro. Okey, kejap lagi kita akan pergi gelombang radio digunakan dekat mana, mikro, infrared semua lah. Okey, gelombang mikro range dia, iaitu kalau daripada panjang gelombang pertengahan antara 10 kuasa negatif 4 dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, dekat tengah-tengah ni sehingga 10 kuasa negatif 1. Ini adalah panjang gelombang. Kalau daripada frekuensi pula, pertengahan di antara 10 kuasa 12, 10 kuasa 11. Okey, sehingga ke dalam range 10 kuasa 9, 10 kuasa 10. Dekat sini. Ni range dia. Okey, gelombang mikro. Okey, seterusnya sinaran infrared. Okey, sinaran infrared. Okey, infrared. Itu bahasa Inggeris kan. Sinaran inframerah. Okey, sinaran inframerah. Yang ini biasanya kita jumpa dalam remote TV. Okey, remote lah. Dalam remote gelombang mikro ni, contoh kalau dekat rumah microwave, okey, guna gelombang mikro. Kemudian, okey, yang ni kosong ni, ini adalah cahaya nampak. Cahaya yang kita boleh nampak. Yang mana cahaya nampak ni, yang kita biasa, yang dah biasa kamu jumpalah dalam sains, iaitu warna pelangi. Okey, ada 7 warna pelangi, merah. Okey, dekat sini kan merah. Ini panjang gelombang dia 750 nanometer. Okey, 750 nanometer sehingga 400 meter. 400 nanometer. Okey, 400 nanometer. Kalau warna pelangi, kita ada 7 warna pelangi. Merah, okey, merah, jingga, okey, lepas tu kuning, okey, kuning. Lepas tu kuning, hijau, okey. Lepas tu biru, lepas tu indigo, okey, indigo. Lepas tu warna ungu tak nampak, biru dah. Kalau cikgu cara nak ingat, cikgu ada 7 kan, 7 keyword, 7. Mu jangan kacau Hasnah bila ia untung. Okey, merah. Okey, merah, jingga, MJ, K kuning, H hijau, B biru, indigo. Lepas tu yang ketujuh ungu. Okey, kita ada 7. 7 cahaya pelangi yang kita gelarkan iaitu cahaya nampak. Okey, seterusnya sinaran ultra ungu yang kita istilah yang biasa dalam TV UV. Okey, cahaya UV. Yang mana UV ada pakai lotion untuk UV protector kan.
UV protection, okey, daripada sinaran ultra ungu. Okey, kemudian sinar X, yang kita buat X-ray tu sehingga boleh nampak tulang kita, boleh nampak jantung kita, okey, dalaman kita. Okey, last kali sinar gamma. Okey, sinar X, sinar gamma ni kita akan jumpa nanti tingkatan 5, okey, dalam radioaktif. Okey, dalam topik radioaktif nanti sinar gamma, sinar X. Ini semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, warna pelangi pun 7. Ini spektrum elektromagnet pun kita ada 7 jenis gelombang. Mengikut susunan, okey, panjang gelombang dengan frekuensi. Okey, seterusnya. Okey, tenaga yang dibawa oleh gelombang, kita faham, okey, gelombang, setiap gelombang ni, okey, dia membawa tenaga. Okey, tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensi. Ini bermakna sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. Okey, tenaga yang besar. Kenapa tenaga yang besar? Sebab dia kata sini berkadar terus. Tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet. Okey, kita highlight di sini. Tenaga yang dibawa oleh gelombang-gelombang ini, okey, dalam susunan spektrum elektromagnet ni berkadar terus. Okey, berkadar terus. Maksudnya, okey, dia kata sini dengan frekuensi. Dengan frekuensi. Frekuensi mana? Yang bawah ni. Semakin besar frekuensi, semakin besar tenaga. Okey. Itu kalau berkadar terus. Semakin besar frekuensi, semakin besar tenaga. Jadi, daripada gelombang radio ni, tenaga dia semakin besar. Jadi, sinar gamma ni adalah yang paling besar dalam spektrum elektromagnet yang membawa tenaga. Okey, ini ni dah lah. Okey. Jadi, dua jenis gelombang ini perlu diurus dengan kaedah yang betul. Kenapa? Kerana boleh membahayakan pengguna. Okey, sebab ni adalah radioaktif lah. Kalau ikutkan sinaran radioaktif boleh membawa kemudaratan kepada kita, boleh membunuh sel, boleh merosakkan organ kita. Jadi kita pergi yang terakhir, iaitu aplikasi gelombang elektromagnet. Okey, aplikasi. Ini adalah yang terakhir dalam subtopik ini. Kita pergi. Okey, kita akan lihat. Okey. Telefon pintar sebagai alat kawalan jauh. Okey, kalau handphone cikgu bolehlah. Boleh telefon pintar ni. Biasanya handphone kalau handphone biasanya sesuai dengan handphone dia ada remote TV. Dekat atas ni, kalau tengok dekat atas, okey, dekat atas, cuba tengok dekat atas telefon. Okey, dekat atas dia ada dua lubang. Satu lubang mikrofon, okey, satu lagi untuk infrared. Inframerah. Itu yang untuk remote aircon, okey, untuk remote TV, okey, untuk remote secara menggunakan gelombang infrared. Okey. Jadi dekat sini dia kata kalau nak tukarkan telefon pintar, layari laman sesawang untuk mendapat garis panduan telefon pintar untuk berfungsi sebagai alat kawalan jauh. Untuk yang ini memang kena ada infrared lah handphone. Tak semua telefon ada Okey, jadi kita sambung iaitu aplikasi gelombang elektromagnet. Okey, spektrum elektromagnet terdiri daripada 7 jenis gelombang yang berlainan dan meliputi julak panjang gelombang yang sangat luas. Oleh itu, aplikasi gelombang elektromagnet merangkumi pelbagai bidang. Okey, dengan kemajuan sains dan teknologi yang pesat, aplikasi yang baharu ditemui dari semasa ke semasa. Aplikasi ni maksud dia kegunaan. Okey, gelombang elektromagnet ni banyak kegunaan. Okey, bila saintis kaji, kita ada banyak saintis kan di dunia, macam-macam. Kaji sesuatu perkara untuk kegunaan orang ramai, untuk kegunaan kita. Okey, apakah aplikasi gelombang elektromagnet yang kita tahu? Ini yang berkomunikasi ni. Jadi sebenarnya dari apa yang kita belajar, yang kita jumpa, yang kita lihat iaitu spektrum ni, cuba kita satu persatu kita tengok apa kegunaan dia. Okey, apakah kegunaan dia? Jadi dekat sini ada senarai dia. Jadi dekat sini adalah aplikasi bagi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan. Okey, yang pertama kita pergi kepada gelombang radio. Okey, gelombang radio, okey, application dia ataupun aplikasi ataupun kegunaan dia adalah
komunikasi radio jarak jauh, walkie-talkie apa semua kan. Jadi kita tak perlu wire, okey, hanya perlu ruang udara saja, okey, ruang udara, ruang medium udara untuk menghantar isyarat radio. Okey, penyiaran radio dan TV tempatan, okey, komunikasi tanpa wire seperti Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave. Okey, mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Okey. Dia ni nak imbas lah, takut ada besi kan. Kadang-kadang bawa senjata yang biasa kalau dekat lapangan terbang lah. Ataupun pejabat kerajaan di Putrajaya. Dia ada. Dia tak nak kita bawa besi apa semua. Jadi kita lalu kawasan tu, kalau ada besi dia bunyi. Biasa kita tengok dalam movie apa semua kan. Okey, ini adalah gelombang radio. Kegunaan dia. Kita pergi kepada gelombang mikro. Okey, komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. Okey. Menggunakan satelit. Gelombang mikro boleh bergerak jauh. Okey, sehingga ke angkasa. Jadi kita kena ada pemancar. Okey, mesti ada pemancar dan penerima. Kemudian dekat atas kena guna satelit lah. Okey, kemudian seterusnya rangkaian telefon bimbit. Okey, telefon bimbit. Kalau walkie-talkie guna gelombang radio. Jarak dia, dia tengoklah. Dia ada walkie-talkie jarak 1 km, 2 km tanpa halangan. Okey, ada yang dekat-dekat saja kalau kita pergi kedai DIY, ada yang murah tu. Walkie-talkie dalam rumah bolehlah kan. Okey, kemudian gelombang mikro juga untuk komunikasi alat elektronik seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, sama yang tadi. Okey, sama yang tadi. Telefon bimbit ni semua ada telefon bimbit kan. Jadi handphone tu signal daripada gelombang, kita guna gelombang mikro guna gelombang mikro. Jadi gelombang tu sebenarnya dipancarkan daripada, kita dapat daripada penerima, daripada pecawang-pecawang telekomunikasi. Contoh dekat sekolah kita, cuba tengok dekat tangki. Okey, tangki air tu ada banyak pecawang-pecawang telefon. Itulah dia letak tempat tinggi untuk pancarkan gelombang mikro. Jadi contohnya Maxis, Celcom. Jadi yang berdekatan dapatlah guna telefon. Macam mana kita nak pastikan signal? Kita tengok handphone kita ada naik 4G, 3G. Okey, kalau 4G tu laju sedikit. Okey, lebih laju daripada 3G. Kalau 5G lagi laju. Jadi itu adalah kekuatan signal isyarat bagi gelombang mikro. Okey, pengesan radar pesawat dan perangkap laju. Tengok ni. Radar pesawat kita tak biasa, tapi kalau pemerangkap laju, biasa kalau atas highway, kita naik highway nak pergi ke Alor-Setar pun ada. Okey, polis dia guna perangkap perangkap laju, yang mana perangkap ni gunakan gelombang mikro. Okey. Lepas tu memasak menggunakan gelombang mikro, microwave, ketuhan mikro kan, dekat rumah. Ini pun sama. Okey, ini pun sama menggunakan gelombang mikro. Okey, gelombang mikro adalah efek dia. Tak apa, kita teruskan. Okey, sinaran inframerah. Okey, sinaran inframerah untuk memasak. Okey, untuk memasak ketuha, pemanggang dan pembakar. Untuk memasak ni biasa kita oven. Okey, dalam oven bila panel tu panas, kita merah kan, nampak merah. Jadi merah tu cahaya sebenarnya dia mengeluarkan sinaran inframerah. Okey, merah dan membawa tenaga haba lah. Okey, untuk melihat dalam gelap, kamera inframerah dan teropong inframerah. Yang ni tak biasalah, tentera biasa guna. Okey, mengeringkan cat pada kereta sama juga, kita pun tak biasa. Okey, walaupun dalam kehidupan harian, bukan kehidupan harian kita. Okey, rawatan sakit otot pun sama. Ni ada ni kadang-kadang iklan kan, dia guna alat yang mana menggunakan gelombang. Okey, dia urut je. Okey, dekat kaki ke dekat otot-otot yang sakit. Okey, kemudian alat kawalan jauh untuk TV, pemain DVD dah tak ada dah sekarang kan. Kita guna pendrive kan. Jadi alat kawalan untuk TV, alat kawalan untuk aircon. Okey, apa lagi?
Yang ada kat rumah. Okay, yang menggunakan remote control. Okay, remote control alat kawalan jauh. Okay, kemudian kita pergi kepada cahaya nampak pula. Cahaya nampak ni cahaya yang kita nampak lah. Okay, ini senang je. Membolehkan benda hidup untuk melihat, sama dengan kita. Kalau kita tutup lampu semua tanpa cahaya, kita tak boleh melihat. Okay, fotografi. Fotografi, semua ada berkaitan dengan fotografi, handphone yang boleh ambil gambar kan. Okey, lepas tu fotosintesis dalam tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau memang memerlukan cahaya matahari, okey, untuk proses fotosintesis. Okey, cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam, okey, ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Okey, kalau gentian optik ni biasanya sekarang, okay, dalam internet kita, internet dekat rumah kita, wifi yang kita guna tu sebenarnya kita dapat, kalau contoh siapa yang menggunakan internet daripada Unify, okay, Maxi Fiber, yang sebut fiber tu, inilah dia guna gentian optik. Okay. Cahaya laser ni, cahaya laser tenaga yang tinggi, keamatan cahaya yang tinggi, sehingga membawa tenaga yang sangat tinggi, boleh potong logam. Okay. Kita nak potong dengan pisau pun tak boleh. Tetapi cahaya laser dia bawa tenaga tinggi, keamatan cahaya yang tinggi, boleh potong besi. Okay, boleh potong besi. Okey, kita pergi kepada UV pula, iaitu sinaran ultra ungu. Okey, jadi kat sini mengeraskan bahan tampalan gigi. Okey, tampalan gigi. Siapa yang biasa buat tampalan gigi, kita ada cahaya ungu letak. Jadi lama tu dia akan jadi keras. Okey, yang terbaru. Yang terbaru, siapa biasa dalam screen protector. Okey, screen protector. Okey, dekat screen protector ada jenis menggunakan sinaran ultra ungu. Cikgu biasalah kita beli screen protector yang jenis kaca, kita letak cecair. Cecair tu gam lah, cecair. Bila kita letak cecair pada handphone kita, lepas tu kita ambil screen protector kaca, kita pun letak. Letak saja, jadi cecair tu dia akan merebak ikut permukaan screen protector kaca tu. Dia merebak sehingga penuh. Bila penuh, kita tengok elok, kedudukan elok, kita akan ambil cahaya infra ultra ungu tu, sambung dekat power bank, kita pun alihkan. Kita bukan alihkan, kita kita kenakan pada permukaan kaca. Kita duduk sini kan. Kita scan dekat sini, letak cahaya tu warna ungu lah. Okay. Lama-lama dia akan menjadi melekat lah. Dia jadi kering. Okay, gam tu dia akan jadi kering. Okay. Seterusnya, rawatan penyakit kuning. Biasanya baby, adik kita sendiri pun. Masa baby kalau ada sakit kuning yang kritikal, biasa dibawa ke hospital, diletak dalam satu tempat, yang mana biasa kita tengok ada cahaya warna ungu. Cahaya warna ungu. Penulenan, tulenkan air minuman. Persterilan alat perubatan dan makanan. Alat perangkap serangga. Alat perangkap serangga ni sebenarnya dia nak tarik serangga ke arah. Yang biasa kalau kita pergi restoran, yang bila kena je dia kena kejutan, dah terik kan, mati dekat situ. Jadi ultra ungu tu dia tarik perhatian serangga. Kita pergi dua. Radioaktif ni iaitu yang bahaya, yang bawa tenaga besar ni, sinar X dan sinar gamma. Jadi imej sinar X membantu doktor mengesan keretakan, patah pada tulang dan memeriksa organ dalaman. Kemudian pemeriksaan sambungan kimpalan yang mana tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi sinar X ni dia boleh tembus. Dia boleh tembus tembus permukaan masuk dalam, dan kita boleh cetak imej. Contoh ni lah, imej tulang patah tak boleh tengok dengan mata kasar. Tetapi dengan bantuan sinar X ni yang boleh menembusi badan kita, dan kita boleh setting. Dia setting lah. Setting dia nak tengok apa. Nak tengok organ ke nak tengok tulang. Setting dari segi kalau kita biasa fokus lah. Setting fokus. Pemeriksaan sambungan kimpalan, pengimbas bagasi. Siapa biasa naik kapal terbang, kadang-kadang dia tak buka pun beg kita, dia hanya scan saja nak tengok apa yang ada. Ada senjata ke, ada bom ke kan. Apa yang ada dalam beg. Kalau ada benda yang mencurigakan,
Image dia bukan macam ni lah. Okay, yang dapat tengok dekat skrin. Biasa tengok dekat movie ada kan. Okay, menentukan keaslian lukisan. Okay, keaslian lukisan. Ni keaslian lukisan ni dia ada banyak kaedah. Satu dia boleh tengok apa tu jumlah karbon macam-macam lah. Okay, kaedah ini salah satu dia gunakan cahaya. Okay, gunakan sinar X. Okay, kemudian yang terakhir sinar gamma. Okay, sinar gamma. Sinar gamma ni bahaya, dia bawa tenaga yang besar kan sebab frekuensi dia pun besar. Okay, frekuensi dia besar. Jadi sinar gamma ni membunuh sel kanser dalam radioterapi. Okay, nak bunuh sel kanser, okay, guna sinar gamma saja. Persterilan, okay, peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal banyak-banyak. Lepas tu dedahkan kepada sinar gamma. Jadi kuman-kuman apa semua, organisma yang kecil-kecil itu dapat dibunuh. Okey, digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Didedahkan kepada sinar gamma. Okey, dedahkan sinar gamma. Kemudian dapat tahan lama lah kan. Label penyinaran makanan. Ini label yang menggunakan sinar gamma. Pernah jumpa tak? Okey, pernah jumpa tak? Okey, jadi sebenarnya untuk subtopik ni dia tak banyak. Sedikit saja. Setakat ni, cikgu harap semua boleh dapat kefahaman yang betul berkenaan dengan subtopik yang terakhir. Cikgu minta maaf kerana kita tak boleh bersiaran live kelas kita pada hari ini. Setakat itu saja. Nanti bahan ni cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, terima kasih. Ada soalan nanti boleh tanya dalam Google Classroom ataupun boleh message cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.